بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dulu kita sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama dalam kuliah pemahaman Al-Quran kita. Mana pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan daripada surah Al-Kahfi. Pada malam ini insya-Allah perbincangan kita akan tertumpu kepada salah satu lagi daripada kisah-kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Dan pada malam ini kita akan sampai kepada kisah Dzulqarnain yang bermula daripada ayat 83 surah Al-Kahfi. Seperti mana yang telah kita sedia maklum, ketika mula-mula kita membincangkan tentang surah Al-Kahfi ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh sekumpulan kafir Quraisy di Makkah, di mana mereka telah sebelum daripada itu berusaha untuk mencari jalan, mencari kelemahan-kelemahan yang terdapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menafikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rombongan kemudian telah dihantar ke Madinah untuk bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi, dan pendeta Yahudi ini telah mencadangkan kepada kafir Quraisy untuk bertanyakan 3 soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekiranya Rasulullah SAW boleh menjawab soalan itu, maka dia adalah Nabi, dia adalah seorang Nabi. Dan sekiranya Rasulullah SAW tidak boleh untuk menjawab soalan tersebut, maka Rasulullah SAW itu hanyalah merupakan seorang yang pendusta. 3 soalan itu adalah yang berkaitan dengan pemuda Ashabul Kahfi, soalan yang kedua yang berkaitan dengan ruh, dan soalan yang ketiga yang berkaitan dengan Dzulqarnain. Kita telah membincangkan hal yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi dalam bahagian pertama ataupun bahagian awal kelas pemahaman kita terhadap surah ini. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-83, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka akan bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang Dzulqarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepada kamu kisahnya yang berkaitan dengan Dzulqarnain ini. Kawan sekalian, di dalam Al-Quran terdapat 16 kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yas'alunaka, ataupun 16 tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanyakan soalan-soalan, sama ada oleh orang-orang yang beriman ataupun mereka yang tidak beriman, di mana ke-16 soalan ini telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada wahyu yang diturunkan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Kawan sekalian, daripada 16 soalan ini, mungkin ada di kalangan kita yang tertanya-tanya, adakah sepanjang tempoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah ataupun di Madinah itu hanya 16 soalan ini saja yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kawan sekalian, 16 soalan yang direkodkan ini adalah soalan-soalan yang penting, yang besar, maknanya
untuk dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bermakna Rasulullah SAW tidak ada lagi yang ditanya kepada baginda selain daripada 16 soalan ini. Soalan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kes Zulkarnain ini adalah datangnya daripada kafir Quraisy Makkah bertanya tentang siapa dia Zulkarnain. Lalu Allah menyebutkan wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Siapa itu Dzulqarnain? Muslimin-muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan kepada kita kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, ataupun Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan kepada kita tentang para rasul dan para nabi yang diutuskan ke muka bumi ini, seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum daripada ini, ada di antara nabi itu yang Allah hanya menyebut namanya tanpa menyebut tentang pengkisahannya, ceritanya, riwayat hidupnya, apa yang berlaku, siapa umatnya. Ada juga di antara nabi itu yang Allah sebutkan hanya sedikit daripada kisah riwayat hidupnya. Dan ada juga di antara nabi itu dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang didetailkan pengkisahannya seperti mana yang telah saya sebutkan ataupun yang kita baca ketika kita mengulas kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Manakala kisah-kisah yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran, kebanyakan daripada kisah ini adalah lontaran peristiwa dan mereka yang diceritakan di dalam Al-Quran tanpa didetailkan. Contohnya, kemarin apabila kita membincangkan tentang Ashabul Kahfi, Al-Quran menceritakan kepada kita tentang jumlah berapa pemuda tersebut. Kemudian Allah menceritakan kepada kita tentang apa yang berlaku kepada mereka dan apa yang berlaku kepada mereka sebelum mereka ditidurkan dan kemudian dibangunkan, kemudian mereka kembali di dalam Al-Quran, tanpa pendetailan kepada perkara-perkara yang mungkin kalau kita mengetahuinya pun sekali, ia tidak membawa makna kepada kita. Begitulah juga dengan kisah Dzulqarnain. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kita ini untuk mengetahui secara detail siapa namanya, di zaman mana dia duduk dan sebagainya, sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Quran. Tetapi Dzulqarnain tidak didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak perkara. Malah dalam ayat yang 83 ini pun Allah sebut yas'alu wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Qul, katakanlah, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah wahai Muhammad, ya, akan aku sebutkan kepada kamu, kepada orang yang bertanya ini, orang yang bertanya itu, minhu dzikra. Minhu maksudnya hanya sedikit sahaja daripada kisah daripada Dzulqarnain ini yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh kafir Quraisy. Kawan sekalian, Dzulqarnain ini nanti dalam pengkisahannya kita akan lihat bagaimana dia mengembara daripada timur sehingga ke barat dunia. Bagaimana dia telah berjalan daripada pelusuk barat sehingga pelusuk timur dunia ini, dan diriwayatkan bahawa tempoh perjalanan Dzulqarnain itu, tempoh perjalanannya sahaja sebagai seorang raja yang adil itu adalah 500 tahun. Umurnya tidak disebut kepada kita berapa ribu tahun umur Dzulqarnain ini. Dan sudah tentulah dalam tempoh perjalanan yang berjumlah 500 tahun dan jumlah umurnya yang panjang itu, banyak berlaku kisah-kisah kepada raja yang saleh ini. Tetapi dalam menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh kafir Quraisy
yang dibentangkan oleh Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita yang membaca surah Kahfi ini, hanya 3 sahaja kisah yang disebut yang berkaitan dengan Dzulqarnain. Kenapa demikian? Kuas lihat. Persoalan kepada ataupun jawapan kepada soalan kenapa demikian ini adalah kerana yang tak diberitakan kepada kita tentang Dzulqarnain ini adalah pengajaran utama yang harus kita ambil. Bukannya pendetailan kepada kenapa dia dinamakan Dzulqarnain, di mana dia duduk dan sebagainya, tapi pengajaran yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang Allah Subhanahu Wa Taala minta ataupun arahkan kita untuk memahami daripada 3 kisah yang bakal kita terwakai dalam kisah Dzulqarnain. Okey, pertama, yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada kamu tentang Dzulqarnain. Siapa dia Dzulqarnain? Dzu al-Qarnain. Bahasa Arabnya membawa maksud orang yang mempunyai 2 tanduk. Qarnain, qarn maksudnya tanduk. Qarnain, 2 tanduk. Maknanya Dzulqarnain ni ada 2 tanduk. Apa maksud 2 tanduk di sini? Adakah secara fizikalnya Dzulqarnain itu mempunyai 2 tanduk? Ada juga dalam perbincangan yang menyatakan bahawa memang kononnya ada di kepala Dzulqarnain itu 2 tanduk yang sekeras tembaga. Kemudian ada satu perbincangan yang menyebutkan bahawa bukan tanduk pada kepalanya, tetapi Dzulqarnain ini seorang raja yang pada zaman itu berpakaian dengan pakaian yang tertentu, termasuklah memakai sejenis helmet, sejenis pakaian ke atas kepalanya, dan di atas kepalanya, atas helmet itu ada 2 tanduk. Itu satu pandangan. Tetapi pandangan yang lebih masyhur, yang banyak disebut oleh mufassirin, yang dimaksudkan dengan Dzu al-Qarnain yang mempunyai 2 tanduk itu adalah tanduk barat dan tanduk timur bumi, yang menjadi jarak perjalanan Dzulqarnain ini ketika dia menjadi seorang raja yang saleh. Ya. Daripada 3 kisah ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana dalam salah satu perjalanan Dzulqarnain ini dia sampai ke bahagian barat dunia. Kemudian dalam perjalanan yang kedua, Dzulqarnain ini sampai pula ke bahagian timur dunia. Jadi jarak perjalanan yang jauh itu menjadikan ianya dikenali sebagai orang yang menguasai ataupun raja yang menguasai 2 tanduk dunia di timur dan di barat. Maka sebab itu dia dinamakan dengan Dzu al-Qarnain, Dzulqarnain, yang mempunyai 2 tanduk. Sekali lagi, telah saya sebutkan pada peringkat awal kelas kita tadi, kan, nama boleh saja dibincangkan, perbincangan di kalangan mereka yang membahaskan isu ini banyak, tapi dari segi faedahnya tuan-tuan, dari segi ibrah, pengajaran yang hendak kita ambil daripada kisah Dzulqarnain ini bukannya namanya, tapi apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul, katakanlah, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Akan aku ceritakan kepada kamu tentang Dzulqarnain ini dzikra, peringatan, ceritanya, tapi yang akan aku ceritakan ini hanya sedikit, minhu, bukannya keseluruhan kisah Dzulqarnain. Tuan-tuan, dan inilah dia juga yang dikisahkan kepada kita melalui kisah-kisah Al-Quran. Tidak semua kisah dalam Al-Quran itu yang didetailkan daripada A sampai ke Z. Tuan-tuan, tidak didetailkan kepada kita sesuatu itu, melainkan kalau ada manfaatnya, kalau ada pengajaran yang perlu diambil. Kisah Nabi Musa, ya, Allah detailkan daripada sebelum dia dilahirkan, sehinggalah dia dilahirkan, dia dibesarkan di rumah Fir'aun, di istana Fir'aun, seterusnya didetailkan. Itu pun, tuan-tuan, sudah tentulah ada banyak lagi pengkisahan, peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa AS yang tidak didetailkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kisah Nabi Lut, Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim dan sebagainya. Peristiwa yang besar-besar yang penting diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang proses perjalanan kehidupan para anbiya ini yang lain-lain tidak banyak yang disebut secara detail. Maka dalam kisah Dzulqarnain, sa'atlu alaikum minhu dzikra, akan aku ceritakan kepada kamu sedikit saja daripada kisah Dzulqarnain ini kepada kamu sebagai peringatan. Kisahnya sedikit saja yang akan aku berikan kepada kamu. Ayat 84. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Terjemahannya, sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di atas muka bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Khoslian, perbincangan di kalangan mereka yang ingin mencari pendetailan cerita tentang Dzulqarnain ini selalunya berkisar di antara sama ada Dzulqarnain ini adalah seorang nabi ataupun seorang rajul salih. Seperti mana yang telah kita bincang dalam kelas kita yang lepas, melalui dalil-dalil Al-Quran, sabit kepada kita bahawa Khidir adalah seorang Nabi. Kerana petanda-petanda dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah Khidir dan Nabi Musa AS. Tetapi di dalam kisah Dzulqarnain, pendapat hampir jumhur mereka yang mentafsirkan Al-Quran daripada kalangan ahli-ahli tafsirnya menyebut bahawa Dzulqarnain bukan seorang Nabi, tetapi seorang Malikus Salih, seorang raja yang salih. Seorang raja yang diberikan segala kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmatnya, dengan segala keupayaannya, seperti mana yang tercatat dalam ayat 83. Inna makkanna lahu fil ard. Sesungguhnya kami telah memberikan kedudukan kepadanya di atas muka bumi. At-tamkin fil ard, yakni kedudukan yang cukup istimewa kepada Dzulqarnain. Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang zaman kita hidup ni, tuan-tuan, di atas dunia ni telah memberikan dua pemerintahan yang maksimum kepada dua orang raja yang mukmin. Pertamanya adalah Nabi Sulaiman AS, dan raja kedua yang Allah berikan tamkin fil ard, kekuasaan yang maksimum di atas muka bumi ini adalah kepada Dzulqarnain. Nabi Sulaiman seorang nabi, dia juga seorang raja. Tapi bagi Dzulqarnain, dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang raja yang diberikan segala kekuatan, segala kemudahan. Dari segi kepakarannya, dari segi pembantunya, dari segi kekuasaannya, dari segi kekayaannya dan sebagainya. Dan ini terbukti dalam kedua-dua ataupun ketiga-tiga kisah yang bakal kita sebut sebentar lagi nanti insya-Allah. Begitulah juga dengan Nabi Sulaiman. Sulaiman adalah seorang raja dan juga seorang nabi. Kalau kita baca kisah Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Puteri Balqis daripada Yaman, apabila dihantar perutusan kepada Puteri Balqis di Yaman, Puteri Balqis telah menghantar hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman nak mengajak dia kepada iman, Balqis pada peringkat awalnya tidak mahu menerima keimanan tersebut, tapi dia ni orangnya beradab, dihantar balasan kepada Nabi Sulaiman dalam bentuk hadiah. Hadiah itu telah dipulangkan semula oleh Nabi Sulaiman kepada Balqis, kerana kekayaan yang dimiliki oleh Sulaiman, dia seorang nabi juga seorang raja, melimpah di atas muka bumi ini, malah lebih banyak daripada kekayaan yang dimiliki oleh Balqis. Begitulah juga dengan Dzulqarnain. Sebab itu Allah menyebut inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa.
Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya, yakni kepada Sulaiman itu, dalam rangka dia nak melaksanakan, menjalankan tugasnya sebagai raja, sebagai pemerintah dunia. Allah berikan dianya segala sesuatu, apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang pemerintah, seorang raja. Ada di kalangan ahli tafsir yang menyebut bahawa antara keupayaan, kemampuan, kerajaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Zulkarnain ini adalah ilmu. Dia memiliki ilmu yang cukup banyak. Dia memiliki kumpulan, dia punya support team yang datang daripada berbagai-bagai jenis kepakaran. Ada ahli bahasa. Nanti tuan-tuan, dalam kisah ketiga, ketika Nabi Sulaiman masuk ke kawasan yang nak dibina Sad ataupun Radam, tembok Zulkarnain. Tuan-tuan, dia sampai kepada satu kaum yang tidak boleh berbahasa. Nabi Zulkarnain telah menggunakan 70 orang juru bahasa sebagai penterjemahnya untuk berkomunikasi dengan kaum yang meminta pertolongan daripada Zulkarnain daripada keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Itu kisah yang ketiga. Dalam kisah yang kedua nanti kita akan bincang bagaimana ketika Zulkarnain sampai di bahagian timur dunia, dia sampai kepada satu kaum yang tidak pandai buat rumah. Duduk di satu kawasan yang lapang, yang dikatakan di sebuah padang pasir yang panas, mataharinya naik di atas kepala, tapi penduduk ataupun kaum di situ tidak pandai, tidak punya kepakaran untuk membina sesuatu binaan untuk menghalang mereka daripada terik matahari. Maka di sinilah Zulkarnain mendatangkan kepakaran tenaga yang ada bersama dengannya, kekuatannya dalam bentuk dia bawa bersama dengan dia punya engineer, dia punya arkitek, dia punya pekerja-pekerja construction dan sebagainya untuk membina, untuk menghidupkan kaum yang duduk di sebelah timur dunia seperti mana yang berlaku dalam kisah yang kedua. Malam ni kita nak bincang pasal kisah yang pertama. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tamkin fil ard, memberikan kekuasaan, kedudukan yang gagah kepada Zulkarnain, dan kemudiannya Allah berikan pula wa atainahu min kulli syai'in sababa, Allah berikan segala kemudahan kepadanya, fa atba'a sababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Maksudnya dia memulakan perjalanan yang pertama dalam kisah yang diceritakan kepada kita oleh Al-Quran. Kita tak tahu, mungkin sebelum tu ada perjalanan yang lain yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Tetapi dalam kisah pertama yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat ke-85 ini, dia memulakan satu perjalanan. Kemana dia pergi? Fa'atba'a sababa, lalu dia menempuh satu jalan, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Ya. Dia berjalan menuju ke arah barat. Kita tak tahu barat yang belah mana. Barat mengikut posisi Zulkarnain pada ketika itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Zulkarnain memulakan perjalanannya yang pertama menuju ke arah Maghrib Syams, ke arah barat, tempat turunnya matahari. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Dia berjalan sehingga sampai kepada satu tempat yang terbenamnya matahari. Pada zaman itu mungkin belum ada lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sebegini, tuan-tuan. Apabila Zulkarnain sampai di tempat tersebut, tempat terbenamnya matahari, seolah-olah disebutkan bahawa Zulkarnain melihat matahari itu terbenam dan masuk ke dalam laut. Dia melihat seolah-olah matahari itu terbenam, masuk ke dalam laut. Dan akibat masuk daripada dalam laut itu, dia sampai ke satu kawasan yang tempatnya hami'ah. Fi 'ainin hami'ah. 'Ainin hami'ah ini, tuan-tuan, adalah daripada sedikit
penyelidikan yang saya buatlah, sedikit yang saya baca dan sedikit yang saya dengar daripada kuliah-kuliah mereka yang mentafsirkan ayat ini. Ainin Hami'ah ini adalah tempat yang berada di hujung sungai, tempat pertemuan antara sungai dan laut yang penuh dengan lumpur. Tuan, maknanya Allahu alam, tuan, Zulkarnain dalam perjalanan yang pertamanya ini sampai kepada muara sungai yang bertembung dengan laut, yang penuh kawasan itu dengan lumpur, tuan-tuan. Dan apabila dia sampai di situ, dia lihat di situlah tempatnya matahari terbenam. Dan ketika dia sampai di tempat dalam perjalanan yang pertamanya ini, wajada indaha qauma, dia bertemu dengan satu kaum, satu kelompok manusia yang dia tidak pernah jumpa sebelum daripada ini. Dia sampai ke tempat tersebut, tempat matahari terbenam yang dipenuhi dengan lumpur. Dia bertemu dengan wajada indaha qauma, dan dia bertemu dengan satu kaum. Qulna, kami berkata kepada Zulkarnain, qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kawan sekalian, dalam penjelasan kepada ayat ini disebutkan di dalam tafsir bahawa ketika Zulkarnain sampai di sini dan berjumpa kaum tersebut, kaum ini adalah satu kaum yang terdiri daripada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang zalim, yang berkuasa, yang mempunyai segala-galanya, dengan satu kaum yang lain. Dalam kelompok itu dia ada dua kaum. Kaum A yang berkuasa, yang menguasai segala-galanya, manakala kaum B adalah orang yang tidak memiliki harta, yang orang biasa, yang sentiasa ditindas oleh kelompok A. Inilah dia kaum yang Zulkarnain bertemu, seperti mana yang direkodkan oleh Allah SWT dalam ayatnya ini. Kaum yang satu kelompoknya zalim, menyeksa mereka yang susah, mereka yang miskin, dan kaum yang lagi satu, ataupun kelompok yang lagi satu, kaum ataupun kelompok yang tidak mendapat pembelaan dan sentiasa diberikan perkara-perkara yang menyusahkan kehidupan mereka dalam hidup mereka di tempat ataupun di tempat yang Zulkarnain bertemu tersebut. Nah, apabila Zulkarnain sampai ke sini, Allah SWT kemudiannya memberikan ruang kepada Zulkarnain untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan, keadilan dan pentadbiran di kaum tersebut. Sebab dia raja. Bila raja ni datang, dia datang untuk memberikan satu pemerintahan, satu bentuk pentadbiran yang boleh dimanfaatkan oleh kaum ataupun kampung di sini. Dan apabila dia nak membentuk pentadbiran atau pemerintahan di situ, Allah SWT telah memberikan ruang dan peluang kepada Zulkarnain untuk mentadbir dengan menimbulkan ataupun mewujudkan satu bentuk keadilan kepada masyarakat di situ dengan dua pilihan. Iaitu pertamanya, dengan kezaliman yang dilakukan oleh kaum ini, kaum A kepada kaum B, Allah berikan pilihan kepada Zulkarnain, imma an tu'adzibuhum, kan sama ada nak mengazab mereka, ataupun menjatuhkan hukuman kepada mereka melalui proses-proses tertentu, ataupun pilihan kedua yang Allah berikan kepada Zulkarnain adalah memandangkan dia raja yang baru masuk ke kampung ini. Pilihan kedua yang Allah berikan adalah supaya seluruh penduduk kampung itu, termasuklah yang menganiaya, yang menzalimi kaum B, dan juga kaum B yang teraniaya dan terzalimi oleh kaum A. Pilihan kedua yang Allah berikan kepada Zulkarnain adalah supaya mereka semua diampunkan dan dibuat kehidupan baru. Dua pilihan. Zulkarnain
diberikan oleh Allah SWT dua pilihan. Sama ada nak mewujudkan satu sistem keadilan yang baru, menghukum siapa yang salah, ataupun B, mengampunkan semuanya, termasuklah yang melakukan kezaliman dan sebagainya. Kita balik pada ayat 86, kita baca ayatnya tuan-tuan. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Itu ayat yang 86. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, dia melihat terbenamnya ke dalam laut yang berlumpur hitam. Saya dah sebutkan tadi. Dan di sana ditemukannya satu kaum yang tidak beragama. Ya, kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum ataupun berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka semua. Dalam ayat 87, ini jawapan Zulkarnain kepada offer, tawaran yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia raja, tuan-tuan, dia berperanan. Ini raja yang berperanan untuk mewujudkan keadilan. Ya. Ini raja yang tahu peranan dia apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tamkin, memberikan kekuasaan kepada dia ketika di atas dunia. Apa yang dibuat oleh Zulkarnain? Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dia, yakni Zulkarnain, berkata, barang siapa yang berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mereka akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Ayat 88. Wa amma man amana wa amila saliha falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Puas sekalian, ayat 87, 88, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Zulkarnain telah dilaksanakan oleh Zulkarnain untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat baru yang dibentuknya di tempat dia bertemu dengan kaum di bahagian barat dunia, tempat terbenamnya matahari ini. Apa yang dilakukan oleh Zulkarnain? Bagi mereka yang zalim, menzalimi, menganiaya dan melakukan kerosakan di kawasan tersebut, mereka telah dihukum. Bagi mereka yang dizalimi, mereka telah diberikan semula hak mereka untuk mempertahankan diri mereka dan untuk menuntut hak mereka ini melalui satu proses keadilan. Disebut di dalam beberapa kitab tafsir bahawa Zulkarnain apabila sampai di sini telah melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat yang baru ditakbir dan diuruskannya ini. Kawan sekalian, melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut syariat yang ada pada zaman itu. Maknanya pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah untuk mewujudkan keadilan. Melaksanakan perintah hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat ini adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat yang ditakbir. Kawan sekalian, bila menyebut tentang hukum syariat, bagi kita orang Islam sudah tentulah tuan-tuan, tidak ada hukum yang lebih adil, yang lebih saksama, yang lebih dapat memberikan hak kepada mereka yang berhak, melainkan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut juga dalam beberapa tafsir bahawa Zulkarnain telah melaksanakan syariat Allah, termasuk hukum yang berkaitan dengan hudud, qisas dan ta'zir kepada masyarakat ini untuk mengembalikan keadilan tersebut. Dan inilah dia hukum, tuan-tuan, yang kita warisi daripada anbiya, para anbiya yang terdahulu yang diteruskan oleh
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan, iaitu melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mewujudkan keadilan di atas muka bumi. Tuan-tuan, saya nak sentuh sedikit tentang hukum syarak. Apa itu yang dikatakan hukum syariat? Apa itu yang dikatakan hukum-hukum Islam? Syariat maksud dia, tuan-tuan, adalah segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat berasal daripada perkataan syarak, jalan yang sifatnya lurus. Apabila kita melaksanakan syariah, apabila kita melaksanakan hukum syarak, maknanya kitanya akan berada di atas satu jalan yang lurus, yang tegap, yang tetap, kerana ianya adalah hukum yang berpandu kepada Allah, kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syariat. Dalam hukum syariat ni, tuan-tuan, secara ringkasnya, dia ada 3 komponen yang utama yang harus kita perhatikan bila kita menyebut tentang syariah. Perbincangan di kalangan ulama' apabila kita membahaskan tentang syariah, dia ada 3 komponen utama. Pertamanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Yang keduanya hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Ilmu akidah ni ilmu tersendiri yang harus kita belajar, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dengan risalah, nubuwah, yang berkaitan dengan akidah. Kemudian komponen kedua dalam syariat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Di sini timbulnya ilmu tasawuf, ilmu pembentukan jiwa, ilmu untuk kita ini sentiasa hidup hati kita dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berakhlak dengan akhlak yang baik dan sebagainya, disebut sebagai ilmu akhlak. Bahagian yang ketiga daripada syariah yang menjadi kewajipan sebenarnya kepada para pemerintah untuk melaksanakan demi mewujudkan keadilan di dalam masyarakat adalah hal yang berkaitan dengan, disebut dalam kitab tertentu disebut sebagai hukum fiqh atau hukum-hukum yang bersifat amali. Dalam bahasa yang lebih mudah mungkin untuk kita fahami, adalah peraturan kehidupan manusia, sesama manusia, yang harus dikawal dengan satu sistem syariat yang berpandukan kepada peraturan dan ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Alama Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah ada menyebut, muka surat pertama, Ibn Khaldun menyebut al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia ini sifat dia madani. Dia sifat dia berkehendak kepada manusia yang lain. Tidak ada manusia ini yang boleh hidup sendiri tanpa berkehendak kepada manusia yang lain. Ibn Khaldun memberikan gambaran tentang baju yang kita pakai. Bermula daripada orang yang menanam kapas, orang yang menuai kapas, orang yang tenun kapas sehingga jadi benang, kemudian tenun pula benang sehingga menjadi kain. Kain kemudiannya dibuat pakaian oleh tailor. Kemudiannya ada orang yang menjual. Seluruh proses itu membuktikan bahawa tukang yang menanam kapas, dia berhajat kepada orang yang membuat benang. Orang yang membuat benang berhajat kepada orang yang tenun hingga menjadi kain, sehinggalah sampai kepada ia menjadi pakaian. Maknanya manusia ini dia berharap kepada satu sama lain. Nah, dalam berharap kepada satu sama lain ini, disebabkan manusia ini sentiasa berkembang jumlahnya. Daripada zaman Adam AS, dia dengan Hawa berdua, kemudian berkembang sehingga sampai kepada zaman kita ini. Apabila manusia itu berkembang, dia harus mempunyai dan memiliki satu sistem yang mengawal hubungan antara A dengan B, B dengan C dan sebagainya. Maka sistem yang mengawal manusia inilah, kalau dalam bahasa ringkasnya, yang kita sebut sebagai peraturan dan undang-undang. Dan bagi kita, tuan-tuan, sudah tentulah tidak ada peraturan dan undang-undang yang lebih sempurna, yang lebih lengkap, melainkan dengan peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang syariat, datang apa yang disebut sebagai perundangan Islam, datang ilmu fiqh. Fiqh ni, tuan-tuan, fiqh maksud dia faham, ya. Fiqh maksud dia faham. Daripada sinilah yang kemudiannya dia derive menjadikan undang-undang Islam. Bila kita sebut undang-undang Islam ni, tuan-tuan, dia merangkumi banyak aspek kehidupan manusia. Ada fiqh yang berkaitan dengan ibadat, kita sebut fiqhul ibadat.
peraturan dan undang-undang dalam ibadat, macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak solat, macam mana nak tawaf, macam mana nak zakat, macam mana nak berpuasa. Ini peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan ibadah. Allah telah detailkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya ada lagi satu bahagian undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan, yang berkaitan dengan keluarga. Allah datangkan hukuman ataupun peraturan yang berkaitan dengan khitbah, dengan berkaitan dengan hukum pertunangan. Kemudiannya Allah datangkan pula hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perkahwinan, yang berkaitan dengan perceraian, yang berkaitan dengan pembahagian harta, yang berkaitan dengan faraid, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, didetailkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia ni tadi bila dia interact dengan manusia yang lain, dia ada panduan. Kemudian Allah datangkan juga dalam rangka apabila manusia itu semakin ramai jumlahnya, semakin memerlukan antara satu sama lain dan semakin ada interaksi, manusia perlukan kepada perniagaan untuk mewujudkan atau putaran ekonomi yang boleh membolehkan mereka meneruskan kehidupan. Allah datangkan pula peraturan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat, jual beli, kontrak dan sebagainya. Kemudian bila ada duit, bila manusia bertambah, mungkin berlaku perbalahan, mungkin berlaku pembunuhan, mungkin berlaku silap faham antara A dan B, maka Allah datangkan pula hukum yang berkaitan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan jenayah. Bagaimana manusia ini dihukum dengan hukum-hukum kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum untuk mengembalikan keadilan. Di bawah jenayah ini dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu jenayah yang bersifat hukum hudud. Ada 7 kesalahan di bawah hukum hudud ini, tuan-tuan. Kemudian jenayah-jenayah di bawah qisas, jenayah-jenayah di bawah ta'zir. Semua ini adalah merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana untuk mengawal manusia tersebut. Dan tugas ini, tuan-tuan, pertama sekali yang perlu melaksanakannya adalah pemerintah. Tuan, kita sebagai rakyat tak boleh nak buat hukum hudud. Kita tahu kampung kita ada orang mencuri, kita pandai-pandai tangkap pencuri tersebut dan potong tangan dia. Tuan, tak boleh. Sebagai rakyat, kita tak boleh. Sebagai rakyat, tuan-tuan, tugas kita ataupun tugas untuk melaksanakan hukum ini, dia tugas daulah. Dia tugas negara. Dan dalam konteks Zulkarnain, tugas dia sebagai raja. Raja yang saleh. Sebab itulah, tuan-tuan, kita balik semula kepada yang mula-mula saya sebut ketika kita sampai kuliah tadi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendetailkan pasal Zulkarnain? Dia hidup zaman mana? Ada yang kata dia ni hidup zaman Nabi Ibrahim. Tak ada nas, tak ada dalil. Tuan, berapa lama tempoh umur hidup dia, tuan-tuan? Kita tak tahu. Yang kita baca daripada pengkisahan para ulama, tempoh perjalanan dia untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, tuan-tuan, 500 tahun. Tuan, detailnya kita tak tahu. Nah, kenapa tidak Allah Subhanahu Wa Taala mendetailkan kepada kita perkara-perkara yang demikian? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya menceritakan perjalanan yang pertama, dia jumpa kaum ini yang A dan B dalam kaum tersebut berlaku pertembungan. Ada orang yang menzalimi dan ada orang yang dizalimi, dan demi mewujudkan keadilan kepada manusia, Zulkarnain telah mendatangkan kepada mereka pentadbiran dan pengurusan mengikut peraturan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran yang harus kita ambil daripada kisah Zulkarnain. Apabila seseorang itu berkuasa, apabila sesuatu pihak itu berkuasa, tugas utama dia adalah untuk mewujudkan keadilan. Mewujudkan keadilan dalam masyarakat mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, kalau kita tengok dalam sistem keadilan Islam, tuan, masih lagi jadi perbincangan di kalangan ramai ahli masyarakat kita yang tidak memahami. Contohnya konsep undang-undang jenayah Islam. Ada yang mengatakan undang-undang jenayah Islam ni undang-undang hudud contohnya. Dia bersifat barbarik. Dia ketinggalan zaman. Kononnya undang-undang Islam
undang-undang hudud ini bersifat drakonian dan sebagainya, tuan-tuan. Ini hukum Allah. Tuan, bila kita laksanakan hukum Allah ni nanti, tuan-tuan, ataupun bila dilaksanakan hukum Allah ni, tuan, bila kita lihat prosesnya, tuan, barulah kita tahu bahawa hukum Allah ni sebenarnya dia cantik. Tapi sebab ianya tidak terlaksana ataupun belum terlaksana secara total, tuan-tuan, dia menimbulkan keresahan dan juga kesangsian di kalangan ramai. Tuan, kita nak jawab, contohnya bila orang kata hukum hudud ini hukum yang bersifat drakonian, yang bersifat zalim, yang bersifat barbarik. Dia kata kenapa pula orang yang mencuri potong tangan? Tuan-tuan, soalannya, adakah semua kes curi ni kena potong tangan? Dan tak semua kes curi potong tangan. Ada had tertentunya, ada jumlah tertentunya, ada sebab tertentunya. Tuan-tuan, di situlah timbulnya pula hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai ithbat, sebagai keterangan. Dan saya tak nak masuk detail perbincangan tentang undang-undang apa yang disebut sebagai substantive law, apa yang disebut sebagai procedural law dalam undang-undang Islam, tuan-tuan. Bukan perbincangan kita pada malam ini, tapi yang saya nak sebutnya adalah perlunya manusia ini dikawal dengan syariat Allah SWT. Tugasnya adalah tugas penguasa, pemerintah. Dalam istilah sekarangnya, tugasnya adalah tugas kerajaan. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Dzulqarnain dengan kekuasaan yang Allah SWT berikan kepada dia, dengan segala networking yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Kekuasaan ini diaplikasikannya untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat yang duduk di bawahnya. Kuaslian, itu kisah yang pertama daripada kisah Dzulqarnain. Bab itu dia sebut, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. 87. Dzulqarnain kata, barang siapa yang berbuat zalim, aku akan hukum. Aku akan bawa dia muka pengadilan, akan dibawa kepada mahkamah, akan dibicarakan. Tuan-tuan, dia tidak bagi blanket, pengampunan blanket begitu saja kepada kaum dia yang diperintah ni, tuan-tuan. Walaupun pilihan Allah SWT beri kepada dia. Boleh kalau dia nak ampunkan semua, tuan-tuan, secara blanket. Tapi tidak. Proses pengampunan, keadilan dalam Islam, tuan-tuan, dia tidak boleh blanket saja bagi pengampunan begitu. Sebab hal yang berkaitan dengan zalim dan penzaliman ini, tuan, berkaitan dengan hak manusia. Yang hak Allah SWT ni mungkin boleh diampunkan begitu saja. Itu terserah pada Allah SWT. Tapi dalam hal yang berkaitan dengan apabila hak seorang manusia itu diambil daripadanya, maka manusia tersebut harus diberikan keadilan yang semaksimum mungkin melalui proses keadilan yang ditentukan oleh Islam. Sebab hak manusia ni, tuan-tuan, contoh, kita ambil hak pengampunan. Ya. Kalau dalam sistem undang-undang yang ada kita sekarang ni, tuan-tuan, siapa yang bagi? Siapa yang ada hak untuk memberi pengampunan? Contohnya apabila ada kes pembunuhan dan sebagainya, tuan-tuan. Dalam sistem undang-undang yang ada ni, saya cakap ni secara umum je dulu, tuan-tuan, kan, hak pengampunan dalam konteks undang-undang yang ada dalam negara kita ni pun, tuan-tuan, diberikan kepada lembaga pengampunan. Dia tak ada kena-mena dengan saudara. Dalam Islam, hak pengampunan kalau berlaku kes pembunuhan, tuan-tuan, bukan diberi kepada lembaga pengampunan. Tapi hak mengampun ni diberikan kepada keluarga. Contohnya, A bunuh B. Tuan, bicarakan, dijatuhkan hukuman kepada A untuk dihukum bunuh. Tuan, sabit kesalahan ni, mesti sabit kesalahan, dijatuhkan hukuman bunuh. Tetapi dalam peruntukan Islam, dibolehkan waris kepada B, yakni mangsa tadi, boleh memberi pengampunan kepada A dengan tidak dilaksanakan hukuman bunuh ke atas dia dengan membayar diat, tuan. Ini saya sebut secara ringkas, tuan, bukan perbincangan kita pada malam ini. Tapi hak itu diberikan kepada siapa? Kepada waris, kepada B, kepada keluarga, bukannya kepada lembaga pengampunan, sebab ini adalah untuk menimbulkan keadilan. Tapi tak apalah,
dalam konteks negara kita sekarang ini pun, alhamdulillah, saya tengok proses ke arah untuk kita mempertingkatkan hukum-hukum syarak ini sedang berlaku, walaupun mungkin ianya harus kita buat mungkin dengan lebih agresif lagi untuk meletakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini pada tempatnya yang sebenar. Namun demikian tuan-tuan, ada banyak kekangannya yang harus kita ketahui. Bukan boleh juga sebenarnya untuk kita sembrono saja membuat tuduhan-tuduhan kenapa belum ada hukum itu, belum ada hukum ini, belum dilaksanakan hukum A, hukum B. Tuan, mungkin ada kekangannya yang saya lihat sebenarnya boleh untuk kita hadapi dan kita laksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks Zulkarnain kata, siapa yang buat zalim, aku akan hukum. Lepas tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Zulkarnain melaksanakan sistem keadilan Islam mengikut peraturan syarak pada zaman itu. Adapun orang yang beriman, kata Zulkarnain, dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Tuan, maknanya bagi mereka yang beriman, mereka yang menerima risalah yang dibawa oleh Zulkarnain, menerima ketentuan Allah SWT, Allah akan buka jalan kepadanya seperti mana yang dikatakan oleh Zulkarnain dalam ayat ini. Kawan sekalian, saya nak habiskan dengan kisah yang kedua, sebab kisah yang kedua ni pendek je. Kisah yang kedua tuan-tuan, disebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita sambung tadi. Thumma atba'a sababa. Habis kisah yang pertama, lalu Zulkarnain pun berjalan, meneruskan perjalanannya. Hatta idza balagha matla' asy-syams. Dia berjalan menuju sampai kepada arah tempat naiknya matahari. Di mana? Allahu alam. Sampai ke Jepun ke? Apa ni orang kata Jepun negara matahari terbit. Sampai ke Jepun ke Zulkarnain ni? Allahu alam. Kita tak tahu. Tak disebut. Dalam Quran tak sebut, tafsir tak sebut. Kita tahulah. Zaman kita sekarang orang kata tempat matahari naik ni kat Jepun. Allahu alam. Betul. Hatta idza balagal matal al-syam, sehingga tempat naiknya matahari. Wajadaha tatlu ala qaumin, dan Zulkarnain bila dia sampai di tempat itu, wajadaha tatlu ala qaumin, dia mendapati bahawa matahari itu naik di atas kepala satu kaum, lam naj'al lahum min duniha sitra. Kalau terjemahan kat sini disebut, sehingga ketika dia sampai di tempat terbitnya matahari di sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas satu kaum yang tidak kami buatkan satu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari tersebut. Tafsiran yang dibuat oleh ahli tafsir tuan-tuan adalah, kaum yang Zulkarnain jumpa di sebelah timur ni tuan-tuan adalah kaum yang tidak mempunyai kreativiti pada ketika itu dan juga tidak mempunyai keupayaan pada ketika itu, tuan-tuan, sampai dia tak upaya nak fikir bahawa matahari naik ni di atas kepala mereka, tapi dah menjadi, sebab telah menjadi kebiasaan bagi mereka mungkin untuk tidur di tengah padang begitu saja, tanpa ada atap, tanpa ada rumah, tanpa ada keperluan. Bila Zulkarnain sampai di situ, dia tengok kaum ini, despite matahari naik begitu, mereka tidak melindungkan diri mereka daripada teriknya matahari tersebut. Apa Zulkarnain buat? Kadzalika waqad ahatna, mana tadi? Saya baca balik ayat yang ke-90. Hatta idza balagal matla' asy-syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Ayat 90 kata, hingga ketika dia sampai di tempat matahari di sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas satu kaum yang tidak kami buatkan satu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Apa Zulkarnain buat? Peringkat awal tadi kita dah sebut, Zulkarnain ni dia ada segala-gala bersama dengan dia. Ya? Apa saja yang dia nak, Allah bagi pada dia. Kepakaran, kemampuan, keupayaan, duit, segalanya ada pada dia. Akibat daripada segala yang dimiliki oleh Zulkarnain tuan-tuan, bila dia sampai kepada kaum yang
Tak ada that creativity, tak ada keupayaan mungkin. Creativity Allah, tapi keupayaan untuk melindungi diri mereka daripada kepanasan matahari itu, Zulkarnain menggunakan kekuasaan yang ada kepada dia itu untuk menyenangkan hidup rakyat dia. Untuk memudahkan hidup rakyat yang baru dia jumpa ni, yang sebelah timur ni, yang tak ada upaya untuk melindung diri mereka daripada matahari. Maknanya kalau kita ambil dalam konteks yang lebih umum, tuan-tuan, antara tugas mereka yang berkuasa, sama ada dia tu raja, sama ada dia kerajaan, atau malah sama ada kalau kita sebagai individu. Jangan kita sebut ayat ni hanya kita nak refer hanya kepada kekuasaan dalam bentuk kerajaan je, tuan-tuan. Kita sebagai individu pun sekiranya bila ada kemampuan kepada kita, bila kita melihat ada orang yang tidak upaya, semacam mana keupayaan yang Allah berikan kepada kita, tugas kita adalah untuk membantu takat mana yang kita boleh. Zulkarnain bila dia sampai ke bahagian timur ini, dia lihat kaum itu tidak pandai untuk melindungkan diri mereka daripada panas matahari. Lalu dia mobilize segala yang dimilikinya, tuan-tuan, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik kepada rakyatnya di sebelah timur. Tuan, kenapa peringkat awal tadi kita kata Zulkarnain ni Al-Malikus Saleh, seorang raja yang saleh? Sebab dia seorang raja yang saleh, dia menggunakan keupayaan dia, kekuasaan dia, segala sesuatu yang Allah berikan kepada dia untuk memudahkan kehidupan rakyat dia, untuk memudahkan kehidupan mereka yang duduk di bawah pemerintahannya. Di sebelah timur, di sebelah barat, ketika dia sampai ke kaum tersebut, dia wujudkan keadilan dengan sistem pemerintahan Allah SWT. Di sebelah timur, bila dia sampai tengok rakyat dia dalam keadaan demikian kesusahan kehidupan mereka, dia gunakan segala upaya yang Allah berikan kepada dia untuk mewujudkan keadilan dan kesenangan hidup kepada rakyat ni, tuan-tuan. Timur dengan barat. Cerita yang kedua Zulkarnain kan cerita pendek je. Sebab mesejnya mudah. Quran punya kelebihan, tuan-tuan. Dia bukan perlu sampai 3-4 muka surat nak cerita tentang keperluan mewujudkan keadilan. Dia cerita 1-2 line saja. Mesejnya adalah apabila kamu ada kemampuan, sama ada kamu itu kerajaan, pemerintah, di mana peringkat sekalipun, kamu sebagai individu, dan kita sebagai individu kena reflect juga ayat ni kepada kita. Apabila Allah berikan kemudahan kepada kita, tuan, tugas kita adalah untuk memudahkan. Takat mana kita mampu memudahkan kehidupan orang lain. Tuan, memudahkan ini, tuan, juga kita harus reflect ianya dalam bentuk yang lebih luas. Tidak boleh hanya kita fokus kepada satu tajuk ataupun satu hala saja apa yang kita sebutkan memudahkan kehidupan ni, tuan-tuan. Itu dua kisah. Bahagian pertama tentang kisah Zulkarnain. Kisah yang ketiga minggu depan. Kisah tu dia panjang sikit, tuan. Bab kisah minggu depan, kalau kisah yang pertama berkaitan dengan mewujudkan keadilan dengan perintah Allah SWT, yang kedua, kisahnya Zulkarnain lontarkan kepada kita ataupun Al-Quran lontarkan kepada kita adalah kisah untuk kita memudah cara kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tuan-tuan, kisahnya adalah bagaimana kuasa harus digunakan untuk mempertahankan dan juga untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang selamat. Dan bagaimana kita tengok nanti dalam kisah yang ketiga, tuan-tuan, walaupun ketika nak dibuat tembok yang diminta oleh penduduk kaum tersebut, penduduk kampung itu telah offer kepada Zulkarnain, tuan-tuan, bayaran, tuan, tetapi disebabkan kekuasaan, kekayaan, kehebatan yang ada pada Zulkarnain ni, Zulkarnain kata, dah, aku tak perlu kepada kamu punya derma ni, aku tak perlu. Keupayaan yang Allah berikan kepada aku jauh lebih banyak daripada apa yang aku miliki. Aku akan tolong kamu. Aku akan tolong kamu. Waslan. Ini mesej yang saya nak lontarkan, tuan-tuan. Ketiga-tiga kisah ni nanti mesejnya adalah
kalau saya gunakan bahasa ini tadi, apa yang aku nak tolong kamu, apa yang kami nak tolong kamu, apa yang sebuah kerajaan tu nak tolong rakyat dia, sebuah pemerintahan tu nak tolong masyarakat dia, apa kita sebagai ahli masyarakat di kampung ini nak tolong masyarakat kita yang lain yang mungkin memerlukan, apa peranan dan tugas kita sebagai individu untuk kita membantu ataupun mewujudkan kebaikan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Tuan-tuan, saya akan post nanti dalam kelas kita, sebab besok ataupun minggu depan kita akan cerita pasal itu tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Kalau mengikut banyak perbincangan ni tuan-tuan, tembok ni hampir impossible nak dijumpai. Gunalah segala teknologi yang ada sekarang, gunalah Google Map, whatever, tuan-tuan, dia hampir mustahil nak dijumpai. Tapi ada satu rombongan, tuan, dan saya ada videonya, satu rombongan yang sampai ke negeri tersebut, dia jumpa, dikatakan tembok Zulkarnain, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok video tu, jangan tembok untuk percaya, tengok, ambil iktibar. Tak ya, tak tidak, Allahu alam. Tapi dia punya features yang ditunjukkan dalam video tu, tuan-tuan, amat menarik. Tuan, ya. Itu minggu depan kita akan cerita pasal empangan ataupun tembok Zulkarnain yang dibina daripada hadid, daripada besi yang ditempa atas satu sama lain, yang kemudiannya dibakar dengan api dan dimasukkan nuhas, dimasukkan copper, tuan-tuan, sehingga dia punya kekerasan dan ketebalan dan ketinggian tembok tersebut tidak boleh ditembusi oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj, tidak boleh dipanjat oleh Ya'juj dan Ma'juj, kecuali dia sebut satu perkataan saja, tuan. Kalau dia sebut satu je perkataan tu, baru dia boleh tembus dan dia boleh naik. Dan apabila Ya'juj dan Ma'juj boleh tembus dan naik, tuan, ianya akan berlaku ketika Nabi Isa turun di Damaskus, apabila hari kiamat sudah pun sampai ke peringkat penghujungnya. Di situlah nanti akan bertembung mereka yang hidup pada zaman itu dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang akan tembus melalui tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Itu next change minggu depan, tuan, dalam kita punya kelas. InsyaAllah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada beberapa soalan dalam Facebook ni, orang tanya. Pertama, adakah Zulkarnain itu seorang Nabi? Tak, saya dah sebut pada peringkat awal tadi, Zulkarnain bukan seorang Nabi, tapi dia seorang Malikus Saleh, seorang raja yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah hantar dia ke atas ke bumi ini untuk mewujudkan keadilan, untuk membantu rakyat ataupun penduduk di dunia pada ketika itu. Dia punya tempat pemerintahan itu satu dunia ini, ya. Allahu a'lam. Kalau ada apa-apa persoalan saya, ada apa-apa yang boleh saya jawab, tuan-tuan, silakan. Appendix Malaysia. Appendix. Ada soalan ini, appendix. Saya kena cek dulu apa yang Maulana Yusuf Ali tulis dalam tafsirnya. InsyaAllah saya cek, nanti saya ni. Terima kasih Wazir yang bertanya. Lagi kelas kita ni tak dengar. Ada soalan ke daripada kelas kita? Saya tak dengar pula. Tak dengar suara. Okey, kalau tak ada apa, tuan, kita berhenti di situ insya-Allah sehingga kita jumpa minggu depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.